Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'ahu wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mana tempat ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi washabihi ajma'in ma ba'. Kita sambung pengajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad jilid yang kedua karangan Al-Imam Amirul Mu'minin fil Hadis Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ataupun nama sebenarnya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullah ta'ala. Muka surat 70. Bab la yasluhul kadhib. Bab menyatakan tidak boleh berbohong. La ilaha illallah. 510. Okey. Hadis an Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah di sini kena catat sikit. Biasa kalau tulis Abdullah sahaja, tak boleh bin apa, kebiasaannya itu nisbah kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau lain-lain dia akan tulis Abdullah bin Zubair, Abdullah ataupun Ibnu Umar dan sebagainya. Kalau Ibnu memang anak kan anak kan? Ibnu anak lah. Jadi mana Ustaz kata kalau Abdullah macam ni tak ada pun, maknanya maksudnya anak-anak masuklah. Abdullah bin Mas'ud. Okay. Biasanya, ini bukan mesti, kadang-kadang lain juga, tapi kebanyakannya dalam hadis Bukhari kalau sebut Abdullah saja, itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa innal birra yahdi ila aljannah wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wal fujuru yahdi ila an-nar
wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Masya-Allah. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, wajib mesti kamu berlaku jujur, sikap benar. Jujur maknanya sidq di sini tak ada unsur penipuan dan apa yang berkaitannya lah, penipuan ke, bahasa kita kata kecoh ke, tipu, temberang, apa saja bahasanya lah. Jadi bersikap benar, kerana sungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan. Benar bawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Benar bawa kepada jalan kebaikan dan pahala, dan jalan kebaikan pahala tu akan bawa kepada syurga. Macam kita highway lah, bila masuk dia laluan betul ke utara, memang dah betul tu, sampailah utara tu. Nak pergi utara, tiba-tiba dekat simpang tu dia pergi ke selatan, tak sampai dah silap simpang dia. Ni saluran nak pergi ke syurga tu mula bila sidq, jujur. Jujur kita dengan orang, jujur kita dengan Allah. Jangan tipu Allah. Ada orang dia dengan orang betul, janji tepat, itu masuk sidq jugalah, janji tepat. Tapi dengan Allah janji tak betul. Kan? Macam mana? Janji dengan Allah, kadang-kadang dia buat azam nak buat ni nak buat tu, tak buat. Ada peluang tak buat. Contoh ada orang dia bila banyaklah bila kan nak dapat apa, buat solat hajat ke apa segalanya, minta, dan dia azam kalau dapat ni nak buat sumbangan contohnya. Bila dapat sungguh lenyap apa pun tak ada. Ini pilihan raya banyaklah duk janji-janji kan. Kawan tu janji ni, kawan tu janji tu, janji ni. Tengok sidq ke tidak. Kan? Selalunya boleh kata berapa persen je yang tertunai sidqnya. Kan? Banyak yang tak sidq. Kan? Lebih kurang macam tu lah tu. Kan? Hatta, jadi dan sebaliknya pula, wa innal kadhib, dan tadi membawa pada syurga, wa innar rajul yasduqu, seorang tu bila dia jujur dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam janji dengan manusia, dengan Allah, sehingga Allah chop dia, Allah catit dia ni termasuk dalam list orang yang siddiq, orang yang memang sangat jujur. Kedudukan label pangkat siddiq ni level yang kedua selepas para nabi. Minas siddiq minan nabiyyin, level pertama paling tinggi para nabi lah. Manusia biasa ni paling tinggi sampai siddiq, orang yang sangat jujur. Itu kemuliaan orang yang jujur, orang yang benar dalam perkataan dan janji dan segalanya. Sebaliknya pula, wa iyyakum wal kadhib, iyyakum di sini jangan sekali-kali, hindarilah kamu, jauhilah kamu daripada kadhib, bohong, kontra pada siddiq tadi. Sesungguhnya, kerana sungguhnya bohong itu membawa kepada kejahatan, macam-macam kejahatan, maksudnya dosa dan akibat buruk. Kejahatan di sini dosa dan akibat buruk. Dan kejahatan itu akan bawa kepada neraka. Ialah ada dosa, simpang ni pergi kepada neraka. Wa inna rajul, kalaulah seorang lelaki itu, sungguhnya seorang lelaki itu la yakdzib, suka sangat bohong. Sana bohong, temerang bohong, hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, sehingga Allah catit, cop dah dia sebagai si pembohong. Macam kita juga kan, kalau memang cakap dia tak pernah betul, mai sekali dia cerita yang betul, kita tak percaya. Kan? Ingat dia pelawak lah. Engkau ni memang nak bohong. Mengaruh tak percaya. Selalu sangat dia bohong. Kita pun macam tu. Lebih-lebih lagi di sisi Allah Ta'ala. Allah akan cop dia, pum. Ni orang ni si pembohong. Apa dia buat pun Allah tak terima bila dia cop macam tu.
Petanda orang tu yang dah dicop oleh Allah Ta'ala sebagai pembohong ke orang yang jujur tadi, tengok bagaimana muamalah dia dengan orang-orang yang saleh, orang yang baik-baik, wali Allah dan sebagainya. Kalau dari dia orang mengiktiraf dia ni orang baik, maka pengiktirafan tu seolah ada dalam catatan Allah Ta'ala. Kalau orang saleh, orang yang wali Allah dan sebagainya, tak boleh anggap orang ni tak boleh percaya, itu catatan di sisi Allah. Kan? Sebab apa? Sebab bila Allah sayang pada seorang hamba, benda tu akan sebar ke muka bumi. Allah sayang pada seorang hamba, Allah sebar kepada penduduk langit malaikat. Allah sebar pada penduduk bumi. Siapa yang dapat berita di penduduk bumi ni? Semua binatang, semua makhluk, jin manusia. Yang mana? Jin manusia orang yang saleh. Dia akan dapat berita, orang ni orang yang Allah sayang, orang ni Allah benci. Orang biasa tak apa nak tahu sangat, tak nampak lah, tak dapat tahu. Tapi wali-wali Allah, mereka Masya Allah dapat berita daripada Allah Ta'ala melalui muamalah mereka. Wa inna rajul tu, kalau dah cop kedab, memang Allah tak terima apa dah, kecuali dia bertobat. Kan? Walaupun dia buat benda baik, Allah tak terima. Pasal dia ni pembohong. Ni kita tadi cakap betul pun tak percaya. Pasal dia bohong sangat. Kadang sekali pun orang cop dah, tambah dia banyak kali. Sekali pun orang cop, tambah banyak kali. Tapi yang pelik kita ni, yang bohong banyak kali, orang percaya pula. Yang baik banyak, sekali bohong orang tak percaya langsung. Kan? Tapi yang jahat banyak, sekali je buat betul, orang percaya yang betul dia. Pelik tak? Orang ni buat baik semua, dia baik, tapi sekali tu ya dia macam cakap tipu sikit, silap sikit. Orang cop dia ni tak boleh percaya lah, nampak je Pak Lebay, nampak je semayang, tapi kan? Tapi orang yang semayang tak pernah, mulut celupa, begini, begitu, macam-macam lah jahatnya. Sekali dia tolong orang bagi duit, dia orang tu memerlukan dia bagi, kita jaja yang baik dia tu. Bagus lah dalam bab tu. Tapi kenapa dalam bab yang tadi, yang first tadi, kita nampak buruk dia, jaja buruk je. Baru sekali itu je. Nampak kita ni tak adil. Tak adil dalam menilai orang. Kita menilai dengan mata syaitan. Nilai dengan mata syaitan. Syaitan nak bagi kita hormat pada ahli maksiat dan benci pada ahli yang baik. Itu mata syaitan. Dia bagi nampak benda yang tak baik pada orang tu. Nampak yang baik je kawan ni. Walaupun sekali tu je nampak baik dia. Yang lain semayang tak pernah apa, tak pernah kebajikan tu, yang wajib dia tak nak buat, tapi dia tolong orang waktu PKP je pun. Contohlah ni tak kena mengenang ya, buat contoh kan. Waktu PKP dia tolong, yang tu kita jaja. Okey, dalam bab tu nampak baguslah, okeylah juga. Boleh tak mata kita tu nampak dalam bab orang yang silap tadi ni, nampak macam tu? Tak apalah, dia silap satu benda je, tapi dia banyak baik sana, tolong ni banyak kebaikan dia. Kan? Tu mata manusia kita sekarang ni dah dikabur dengan orang kata apa, kanta-kanta syaitan. Dia nampak yang buruk dah. Kan? Yang patut nilai dengan baik, dia nilai dengan buruk. Kan? Insya-Allah. Ustaz, mana letaknya habis dinda setitik susu sebelanga, tak boleh lecok macam tu Ustaz Yalah, tak lecok. Kali buat dah semua habis. Yalah. Macam mana tu nilai titik sebelanga? Habis susu sebelanga. Itu kan kali. Yalah. Kita tak boleh nak menilai macam tu. Silap dia satu, kita hantam semua. Contoh yang silap, katalah seorang penceramah aja. Kita hantam semua penceramah tak percaya, tengok ni jadi. Tu nilai titik tu penilaian yang salah. Kan? Dia kait semua orang. Orang nak main mengaji kan, main kuliah, seorang je nampak belakang dia tak baik sikit, tak boleh percaya, semua mengaji mengarutnya. Kawan tu macam tu. Padahal seorang tu jadi tu yang tak elok kan. Tak boleh itu penilaian tu yang silapnya. Salah, berdosa. Jadi siapa yang berdosa hal tu? Orang yang menilai itulah. Dia tak boleh main pukul rata macam tu. Contoh dia buat silap dengan
satu orang contohnya orang Arab ke. Orang Arab semua tak boleh percaya, mengarut aku dah kena ada seorang. Oh, dia kena dengan seorang je tapi dia hantam semua Arab. Dia kena dengan seorang Melayu je tapi dia hantam semua Melayu. Kalau kita orang Melayu marahlah kan. Yang kau buat salah, yang dia tipu seorang tu je. Buat apa kau pukul semua? Kan? Itu tak boleh. Penilaian yang jahat, yang salah. Itu Nabi tegur, jangan hina orang Arab. La tasubbul Arab, Nabi kata, jangan hina orang Arab. Bila hina orang Arab, masuk Nabi orang Arab. Orang Arab semua mengarut, tak boleh percaya lah. Nabi Arab kan? Kau pukul sekali dengan Nabi sekali. Tak boleh percaya dengan Nabi. Ini dosa besar. Alhamdulillah. Kita salah dengan kawan yang buat salah kita, seorang tu je. Tak boleh lah. Okey. Hadis an Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu, qala la yasul kadhib fi jiddin wala hazlin wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an thumma la yunjizulah. Beliau telah berkata, tidak boleh berbohong dalam keadaan sungguh ataupun main-main, gurau-gurau. Kita gurau biasalah, memang nak buat cerita temberang bosok kan, selalunya. Ada banyak aja boleh gurau dengan benda yang betul, yang tak bohong punya. Kalaulah pun nak buat cerita dongeng-dongeng, kita kena beritahu ni cerita dongeng sonok-sonok aje, supaya jangan dia salah faham. Dia ingat ustaz pakai serban mai cerita, betul dia percaya 100%, padahal kita nak bergurau je kan. Dia percaya jauh-jauh, ini ustaz pakai serban tu yang cerita kan. Tak boleh ya. Jadi kita dah bawa berita penipu tadi ni, padahal niat kita nak bergurau, tapi dia ingat betul. Dia bawa cerita kata betul. Habis rosak. Jangan. Lebih-lebih dia orang yang dipercayai. Jangan keluar cerita yang tak betul. Cerita bohong. Walaupun nak bergurau. Sebab orang percaya dengan dia kan. Bila dia cakap, orang mau pegang benda tu, percaya sungguh. Tak boleh. Dan jangan salah seorang antara kalian menjanjikan kepada anaknya sesuatu, kemudian dia tidak memenuhi janji tersebut. Ini kena kita PRU ni kan? Walaupun ni cerita pada anak, semua janji, saya akan bagi ni, saya akan buat tu, saya akan buat ni kan? Jadi orang yang paling jahat adalah orang yang banyak buat janji tapi tak tunai kesemuanya. Tapi orang yang baik, dia kata saya tak berani janji tapi saya usahakan. InsyaAllah saya cuba usahakan tapi tak berani janjilah. InsyaAllah. Jadi orang nampak macam dia lemah kan? Dia lemah. Tapi itu yang soleh ya. Orang yang soleh, orang jujur ni, di sisi Allah ni orang yang baik, orang yang mulia. Sebab kita janji apa pun kena sebut insya-Allah. Berlapik dengan insya-Allah. Kan? Sebab banyak aja benda yang memang kita yakin boleh buat tapi tak boleh buat. Kan? Contoh, kita yakin lepas ni kita balik rumah, lagi ada kerja tu nak buat ni, nak buat tu, biasa tiap-tiap hari boleh tu kan. Datang balik rumah, okey je. Kan? Tiba-tiba ada berlaku apa tengah jalan, kan dah terganggu. Mana insya-Allah kita? Kalau tak insya-Allah, kita selamat daripada pembohongan. Kalau tak kata insya-Allah, pukul 10 nanti saya pergi. Saya pergi. Okey, jangan risau. Saya pergi, saya buat, saya uruskan. Tak sampai pukul 10, berarti kita dah bohong. Bukan saya nak bohong Ustaz. Tadi berlaku jam tengah jalan, apa sekat, polis sekat, jadi tak boleh nak lalu, accident ke apa segala jalan, kita tak boleh nak lalu, tersekat kat situ. Itulah kata insya-Allah. InsyaAllah kalau Allah izin, insya-Allah tu maknanya kalau Allah izin, saya buat, saya urus semua. Kan? Kalau Allah tak izin, tak jadi. Jadi orang yang berjanji dengan kata-kata insya-Allah, dia terselamat daripada pembohongan kalau tak buat. Kan? Tapi masa janji tu betul lah, jujur lah kan. Memang nak buat, jangan buat tipu. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah tak jadi tu. InsyaAllah memang tak nak buat. Tu Allah tahu benda niat kita. Kan? Ni betul-betul nak buat ni, tapi insya-Allah juga letak insya-Allah. Tak tahulah apa jadi nanti. Kalau boleh buat, kita buat.
Jangan janji. Khususnya pada budak. Contoh termasuk bohong. Pada budak-budak macam kita duk buat umpan budak. Ni nasihat untuk saya jugalah. Kita ada anak kecil kan. Kadang-kadang nanti abah bawa pergi sana. Abah pergi sana. Abah buat begini. Kan? Lepas semayang, kalau semayang abah bagi duit. Contoh bagi makan ke apa ke. Oh seronok dia semangat. Lepas tu kita tak jadi kita letih ke. Kita ada kerja urusan lain dan sebagainya. Tadi tak sebut insya-Allah. Dengan budak je Ustaz. Tak. Dengan budak pun dikira bohong. Seorang lelaki kata, budak, ta'al ni. Nah, ambil ni. Dia genggam tangan. Nah, ambil ni. Nabi tak tengok. Ada apa dalam tangan kau tu? Tak ada, saja nak umpan budak bagi datang. Tak ada pun. Tapi dia buat ambil ni. Nabi kata, kamu bohong. Pembohongan ni sangat besar. Dosa. Kan? Sebab tu kita janji apa pun, walaupun dengan budak, insya-Allah. InsyaAllah kalau tak ada masalah, kalau ingat izin Allah, terjemah bagi dia faham lagi, bagus. Kadang-kadang dia tak faham insyaAllah. Kalau dengan izin Allah, buat ni. Wala an ya'ida ahadukum, jangan kamu janji dengan seorang-seorang pun, sama ada dengan budak, kemudian kamu tak tunai. Jangan. Ini pembohongan juga, jika bohong. Allah Ta'ala sebut, Ya alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin dalam Al-Quran. Allah perintah orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa pada Allah dan jadilah kamu orang yang bersiddiq, orang yang jujur. Bersama dengan orang jujur. Kata ulama, kenapa Allah guna kunu ma'a? Ma'a mana apa? Dalam Quran, tak ada dalam buku ni. Ma'a kenapa? Ma'a tu makna bersama. Patut kalau Allah nak suruh kita jadi benda tu, Allah kata kunu minas sadiqin. Kamu jadilah orang sadiqin, orang jujur. Tu Allah suruh kita jadi orang jujur. Kenapa dalam Quran Allah sebut kunu ma'a? Kamu jadilah bersama orang jujur. Apa sebab? Hikmahnya. Hikmahnya, nak jadi jujur ni bukan semua orang boleh buat. Bukan senang. Ada benda kita tersilap cakap, tersilap janji. Tapi sekurang-kurangnya engkau tiru orang yang jujur. Buat macam orang jujur. Bersahabat dengan orang yang jujur. Duduk dengan orang yang baik, benar, jujur. Maka silap kita pun akan ditegur dan sebagainya. Yang ini sohbatul, bersohbah, bersahabat, berteman dengan orang yang baik, dengan orang jujur tadi ni. Supaya kita juga terbawa kejujuran dia tu. Walaupun kadang-kadang kita ni ada juga lah tersilap cakap, tersilap janji. Masya Allah. Imam Nawawi mengatakan hadza fi hasun, dalam hadis ni galakkan supaya kita sentiasa berusaha buat yang jujur. Kata Imam Nawawi, wa huwa qasduh, itulah matlamat kita walaupun kadang tak berjaya. Tak berjaya kan, kadang tersilap cakap, tersilap terkeluar jugalah nak cerita temberan nak bergurau-gurau, keluar juga cerita bohong. Patutnya jangan. Silap juga. Tapi kita kena ada usaha nak jadi orang jujur. Salah satunya ma'as sadiqin tadi, berkawan, bersahabat, berteman dengan orang yang baik. Wali i'tina' bih wa 'ala tahdhir, dan hadis ini memberi amaran jangan sekali bohong. Maksudnya jangan sengaja-ngaja nak bohong orang. Jadi bagi kita, kalau yang janji tu kena tunai sebenar-benarnya. Okey, faham? Kalau kita pula yang diberi janji, orang tu tak tunai janji, awal letak dulu husnuzan. Mungkin dia ada apa-apa berlaku tadi tak sampai gini. Jangan kata, tengok janji pukul 10 1 minit tak sampai lagi. Pembohong ni, dia temberang orang ni. Awal-awal dia letak suuzan. Jadi dua-dua ni Allah baiki dua pihak. Kawan ni kena tepati, kawan ni kalau tak ditepati pun dia husnuzan dulu. Jangan terus sekali je berlaku terus hantam pembohong, tak boleh percaya gini. Kena pandang, mungkin ada halangan dia, mungkin ada tertentu dia terlupakan dan sebagainya. Tapi kalau dia sangat mudah nak bohong, yang tu memanglah
Dicop sebagai pembohong tadi ni. Yang dia biasakan. Dia biasakan dengan bohong sana, bohong cakap sini, bohong janji, bohong. Yang tu memanglah si pembohong lah tu. Kan? Dengan orang baik-baik pun dia bohong, itu alamat bahaya tu. Wallahu alam. Babu alladhi yasbiru ala adhan nas, bab pada menyatakan orang yang bersabar di atas gangguan orang lain. Masya-Allah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhina la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Nabi bersabda, orang mukmin yang bergaul bermasyarakat, hidup dia masyarakat, jumpa orang pergi mana, maksud taklah suluk duduk dalam gua aje seorang-seorang. Kan? Dia bergaul tapi dia masih jaga iman. Itu penting. Mukmin, dia mukmin. Bergaul bukan bergaul sampai rosak iman. Itu tak boleh. Kita berkawan dengan orang sampai kita kuliah yang selalu datang tak datang. Kawan-kawan dengan orang sampai semayang pun dah tinggal-tinggal. Kawan-kawan dengan orang dah cakap berani dah cakap bohong. Ini tak boleh. Baik, jangan bercampur. Jangan bergaul, jangan bermasyarakat macam tu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang, adalah kadang-kadang seorang dua tu menyakiti kita, dia kutuk ke, dia cakap tak baik ke, tapi kita sabar. Kita masih jaga iman kita. Kita masih jaga ketakwaan kita. Ini manusia yang terbaik. Ini yang terbaik. Kita tak ikut pengaruh dengan dia, tapi kita kita bercampur, tapi kita bersabar, kita nasihat dia yang baik-baik dan sebagainya. Ini orang yang terbaik. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia, orang ramai, dan dia bersabar atas gangguan mereka adalah lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan dia juga tidak sabar di atas gangguan mereka. Ada 3 golongan sebenarnya di sini. Yang pertama, yang terbaik, dia bergaul dengan orang, dia bersabar, jaga iman. Itu yang terbaik. Yang kedua, dia bergaul dengan orang, dia tak bersabar. Ini tak baik. Lebih baik jangan bergaul. Kalau kau sehingga tak sabar, kan? Kau bergaul dengan orang tapi hantam orang tu, orang tak layan sikit je pun, tapi engkau hantam dia, engkau maki dia, doa bagi kena balak bencana. Alamak, tak sabar langsung. Lebih baik jangan bercampur dengan orang. Lebih baik jangan campur. Selamatkan iman kau lebih utama. Kalau bercampur dengan orang dah jadi teruk, kan? Yang ketiga, dia mana lagi baik, dia tak mau campur dengan orang tapi dia kekal iman. Tak mau. Duduk seorang-seorang dalam gua, duduk seorang-seorang rumah. Dia tetap di tangga yang kedua. Tak campur orang. Tangga pertama tadi bagus. Ranking pertamanya campur, orang tu maki kau. Alhamdulillah, ya Allah, selamat, tenang. Kan? Dia masih bagi nasihat yang baik. Ini terbaik. Yang kedua tadi, yang tak campur dengan orang tapi dia kira okey lah, selamat, tak campur dengan orang, tak campur, tak jumpa dengan orang yang menyakiti, kan? Dia dalam rumah seorang-seorang, dia buat ibadah seorang-seorang dalam rumah. Okey lah juga, tapi kuranglah baik dia sikit. Dia tak komunikasi, tak masyarakat, tak sebarkan dakwah. Yang lebih teruk, campur dengan orang, dia tak sabar, dia hantam semua orang. Lagi jahat, tu jahat lah. Kan? Lebih baik kau duduk diam dalam rumah. Nombor 2 tadi okey ke? Kan? Sebab tu Nabi sendiri tak duduk dalam rumah diam-diam. Duduk untuk rehatnya. Lain semua keluar. Ketika-ketika Nabi pergi pasar. Ada ketika Nabi pergi pasar. Bukan nak beli pun. Nak round, yang pertamanya nak berjumpa dengan masyarakat. Yang kedua nak beri teguran, nasihat, ajaran, jangan nipu di gini-gini dan sebagainya. Nabi round di pasar. Sedangkan Nabi sendiri sebut tempat yang paling baik adalah masjid, tempat yang paling tak baik adalah pasar. Kenapa Nabi pergi pasar? Pasal Nabi pergi pasar untuk tujuan baik. Nak cegah yang tak baik itu. Tak baik pasar. Sebab di pasar macam-macam. Orang tak tempat yang
Macam-macam campur lah. Orang yang dedah aurat, orang yang cakap maki hamun, orang yang tak semayang, ahli maksiat, semua bercampur situ kan. Semua orang datang. Tempat tu berkumpulnya tempat ramai-ramai yang macam-macam orang, kurang berkat dia. Kalau masjid, kebanyak majoritinya datang semua baik-baik lah. Walaupun tak baik, datang untuk buat baik. Kan? Auratnya jaga, ibadahnya jaga, tempat yang baik, tempat yang berkumpul orang nak buat baik. Jadi tempat tu baik. Tempat berkumpul orang yang macam-macam, tempat tu kurang baik. Semua, pasar, kedai, pasar malam, pasar raya, mall apa segalanya. Kan? Pasal bercampur semua, hak tak Islamnya, hak yang menentang Allah semua ada. Kalau Allah tuan balak, ya kena kita kat situ. Kan? Jadi di masjid, kalau kena balak pun, yalah alhamdulillah dalam masjid. Kan? Jadi tempat yang tak baik. Tapi Nabi datang, kenapa Nabi datang tadi nak ceritanya? Nabi datang untuk islahkan, untuk baiki orang yang tak baik tu. Tegur gini, tegur jangan menipu dan sebagainya. Kita juga memang tak boleh lari daripada pasar kan. Kita memang nak kena beli barang. Tempat nak dapat keperluan barang, keperluan kita. Nabi bagi satu tip supaya kita ni macam pergi ke masjid, lebih hebat. Pergi pasar dapat pahala macam pergi masjid. Macam mana tu? Macam mana tu? Baca zikir. Siapa Nabi kata masuk ke pasar, baca satu zikir ni, Allah bagi pahala 1,000,000. Satu kali dia baca, dapat pahala 1,000,000. Ampun 1,000,000 dosa. Dan angkat 1,000,000 darjat. 3,000,000 dia dapat. Apa dia zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Semua boleh hafal dekat tu kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Okey, dekat tu boleh tambah sikit. Wa huwa hayyun la yamut. Wa huwa hayyun la yamut. La yamut, tak mati. Yang tambahan wa huwa hayyun la yamut. Wa huwa hayyun la yamut. Dia maha hidup, tak akan mati. Biyadihil khair. Satu lagi je. Tu je tambah dia. Biyadihil khair. Biyadihil khair. Apa makna? Di tangannya lah segala kebaikan. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang tu semua boleh faham lah. Itu penamatnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu je. Apa dia tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit. Tambah yang tadi apa dia? Wa huwa hayyun. Lagi? La yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu ayat tu sekali ulang je, dapat 3,000,000 faedah. Pahala 1,000,000, ampun 1,000,000, angkat darjat 1,000,000. Kalau baca 10 kali, tu dia. Dapat 3 kali 10, 30 faedah. 30 juta faedah. Kan? Macam tak perlu nak buat zikir, tak perlu nak buat tasbih, tak apa. Ambil jalan. Tengok nak beli apa hari ni. La ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir. Round. Kalau tak beli pun round je, pergi pasar raya tapi nak zikir je. Boleh dapat pahala. Doa tu bila masuk pasar, bukan nak shopping. Tak shopping pun kita meneman, contoh suami meneman isteri. Dia lah masuk beli, kita duduk menung lelaki kan. Baca zikir. Jangan termenung tengok sana, toh dia. Zikir. Tu. Ini benteng orang beriman. Orang beriman duduk tang mana pun selamat. Kalau betul-betul dia beramal dengan amalan yang Allah bagilah. So, ini khas untuk pasar atau boleh kita apply ke mana-mana tempat lain juga? Tempat pasar lah, tempat pasar. Tempat orang dah jual beli. Contoh kita pergi mana? Pergi pantai kan, kita rekreasi kat pantai tu. Tapi ada orang jual beli, okey lah baca. Orang jual kopok leko situ, air manis sini. Kita restoran baca. Yalah, ada nanti saya hantar.
Itu yang Tepat bacaan penyebutan. ya. InsyaAllah Ustaz. Senang, mudah, tambah sikit tu je. Sekali baca, jadi Nabi sering pergi pasar. Ha? Apa dia? Daripada wa huwa hayyun. Dialah yang maha hidup, hayyun hidup. Allah lah. Dia ni Allah yang maha hidup. La yamut, la makna tidak akan mati. Allah maha hidup, tak akan mati. Biyadihil khair, biyadihi, di tangannya lah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa atas setiap sesuatu. InsyaAllah saya akan hantar ayat tu. Okey, jadi bersabar. Cerita sabar bila bertemu, duduk masyarakat, bersabar. Walaupun katalah dia datang ke masyarakat tapi dengan niat yang baik, bergurau dengan, maksudnya bermasyarakat dengan orang, niat yang baik. Kena niat. Ya, nak dapat pahala kan? Pahala ada niat. Kita nak buat apa pun kau boleh gambarkan niat. Rugi kita tak menggunakan ganjaran niat ni. Iyalah, boleh lah. Tapi satu kerja kita berlainan. Hari ni sekarang masak, sekejap lagi nak keluar pergi sana, sekejap lagi nak pergi tengok orang sakit pula. Jadi kau boleh setiap nak start ni tengah masak, apa masak ni buat apa? Kerana Allah Taala, sunnah Nabi, nak buat sunnah Nabi, dan juga nak berkhidmat pada suami ke, untuk nafkah anak-anak, nak mencari pahala, nak supaya Allah ampun dosa. Semua Allah bagi. Apa yang kita tergambar. Sebab tu ulama kata kalau orang tu ada idea satu niat, tanda Allah nak bagi 70,000 kebaikan. Kan? Idea tadi Ustaz tak sebut pun, terlintas idea. Idea apa? Kerana nak menanamkan kecintaan sama keluarga. Kita tengah masak kan? Nak menanamkan kasih sayang ahli keluarga. Silaturahim lah tu. Pahala. Pahalanya besar. Dengan niat tadi. Orang perempuan ni banyak kerja. Siapa lagi kemas rumah, sapu rumah. Tu suami panggil lagi, nak kena layan lagi, makan lagi, nak kena anak lagi. Banyak macam nak fikir. Kalau boleh setiap gerak-geri tu ada niat-niat yang baik. Ya Allah, untung. Untung sungguh. Tu niat. Jadi tadi kalau kita pergi jumpa, bergaul dengan orang lah, kita keluar nak jumpa orang, nak sembang-sembang kedai kopi, apa tujuan? Tak ada, saya nak minum kopi. Kosong, tak ada pahala dia. Sebab nak dapat pahala ada dengan niat, tujuan. Tujuan apa? Tujuan nak hubung silaturahim, nak sebarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun kita sembang-sembang, cerita bola, orang lelaki kan, cerita masak, tapi mungkin dalam tu akan jadi unsur amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mungkin cerita, jangan buat macam ni. Ini contoh sembangan peniaga. Dia kata nak boh ni, nak boh macam nipu sikit. Tak elok lah tipu orang. Itu kan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, pasang niat yang awal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Okey, macam-macam lah kita boleh niat. Tapi sekurang-kurangnya dua benda ni ada pada semua kerja yang kita nak buat. Kerana Allah, nak dapat sunnah Nabi. Datang kuliah, kerana Allah, nak ikut sunnah Nabi. Lagi singgah ke pasar beli barang, kerana Allah, sunnah Nabi. Lagi pergi mana lagi? Pergi sekolah ambil anak, kerana Allah, sunnah Nabi. Nabi yang suruh kita khidmat sana, buat ni, buat tu. Tu sunnah lah. Dia benda alat-alat mainan ni, walaupun tak ada unsur judi. Tapi kalau alat tu selalu orang guna untuk judi. Okay? Lebih baik kita elak, jangan main. Selalu, lebih baik kita elak. Kadang-kadang mengapa? Kita dah biasa main kosong ni, main kosong tak ada apa. Jadi takat nak bertaruh tu jadi macam, katalah kita buat, ni tingkatan kejahatan di sini. Kita baru naik tangga 1 tak dosa lagi, tangga 2 tak dosa lagi. Kalau sampai situ baru dosa kan. Tapi kita dah naik, dekat dah tu, dah dekat dah tu. Lagi senang terjebak dengan dosa. Lebih baiklah kita cari jalan lain, benda lain lebih banyak. Sehingga ulama kata zaman dulu orang duk main tu, main dam tu. Apa ni? Chess apa?
Yang ada raja apa semua tu. Main chess tu. Sebagai ulama zaman dulu fatwa haram. Sebab apa? Sebab alat tu selalunya digunakan untuk judi. Orang main-main ni bertaruh. Jadi kalau yang main kosong tak bertaruh pun, nanti orang nampak tak baik. Dia ni. Kan? Lebih baik elak. Orang nampak tak baik, mungkin kita lebih akan membawa pada jinak, akan jadi jinak kepada pertaruhan nanti. Sekarang taklah. Kan? Contoh bila budak-budak dia biasa dengan benda tu, dia akan membiasakan pula dengan benda yang judi pertaruhan nanti. Takut gitu. Jadi dari sudut menghukum, kita hukum untuk semua. Lebih baik elak kita kata. Kan? Seperti contoh dadah. Dadah kita tahu bahaya, haramnya. Tapi rokok, kalau zaman dulu ada yang fatwa kata makruh kan, zaman dulu. Sekarang dia kata haram dah. Jadi seluruh dunia tak tahulah, Malaysia ya, Endon pun kata haram. Saya tak pastilah seluruh dunia ke tidak kan. Okey, jadi kita halang rokok tu, mungkin salah satu punca sebabnya akan bawa pada dadah. Kalau katalah rokok tu belum haram, pun kita halang sebab terbawa ke sana. Orang dulu isap dengan bakar itulah, balik-balik dalam rokok daun tu, ganja dia isap. Terbawa. Jadi dah dibiasakan satu tangga, walaupun belum dicatat dosa, dia akan mudah naik tangga yang kedua. Mudah naik tangga yang ketiga. Lebih baik kita elakkan. Kan? Yang seperti, contohnya juga Allah Taala sebut wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Zina tu yang dosa besar. Yang dekati, contoh dari sudut pakaiannya, dari sudut pergaulan lelaki perempuan. Walaupun perkara tu belum zina, tak zina lagi, tapi Allah larang dah. Sebab apa? Dia bila biasa yang tu, dia akan biasa yang ni. Biasa yang tu, dia akan biasa yang ni sampai ke tahap zina. Syaitan tak biar takat tu. Kan? Syaitan akan tarik. Seperti kita kata dulu juga, kalau orang yang cakap, mai kita bertaruh judi. Dia cakap tak buat pun. Dia tak buat pun. Cakap seronok ya, gura-gura gelak-gelak. Mai kita bertaruh siapa menang. Tapi tak keluar pun duit, tak ada pertaruhan. Itu walaupun belum dicatat sebagai dosa besar, tapi elok Nabi kata dia denda diri dia dengan sedekah. Denda diri dia maksudnya kita halang dah benda tu pun. Walaupun tak catat sebagai dosa besar lagi, tak judi lagi, baru cakap denda. Dengan fal yatasaddaq kata Nabi, hendaklah dia bersedekah. Kan? Judi ni dia ada pertaruhan. Contoh kalau dia main golf tu kita pakai daftar ni, kita daftar daftar konten ni kontes ni kan, nak lawan ni, kita daftar seorang 1,000. Duit 1,000 tu kita buat hadiah. 1,000 dah ada 10 orang, dah jadi 10,000. Siapa menang dapat 10,000. Itu hadiah, itu judi. Sebab duit tadi pertaruhan akan jadi hadiah. Itu judi. Tapi kalau kita daftar 1,000 tadi, 1,000 tu buat apa? 1,000 tu untuk buat kemah, buat makan. Hadiah nak sponsor lain. Hadiah daripada Maybank, contohnya hadiah daripada sana sini. Itu hadiah. Tak ada ambil duit pertaruhan tadi. Duit tadi bukan nama pertaruhan. Bukan dijadikan hadiah. Maksud duit tadi semua orang dapat faedah. Kemah, jamu makan, bayar sewa tapak. Faham? Jadi kalau duit tadi hanya dapat pada orang menang, itu jadi wang pertaruhan. Hadiah ambil daripada lain, sumber lain. Jangan ambil duit tu. Itu dah jadi pertaruhan. Banyak orang buat hadiah daripada orang lain, hadiah daripada sumber lain. Sponsor ni, ni sekadar masuk ke akaun pengurus ke apa ni, persatuan ke apa, jadi kebajikan ke, amal, wang amal kan. Itu je. Tapi hadiah bukan di situ. Hadiah main tempat lain. Sponsor tu, sponsor ni. Itu tak dikira sebagai wang pertaruhan. Tak kira judi lah. Kan? Ya, kalau hadiah macam tadi ni, masuk satu lubang, sekali pukul tu dapat hadiah sekian. Dari mana duit tu? Dari 10,000 tadi ke? Tak, bukan duit tu. Kalau bukan duit tu, ya boleh. 10,000 pun tak cukup lah beli kereta. Itulah.
Ya. Letak kereta lah. Sekali pukul masuk lubang tu lebih baik ambil bola bibuh jadi itu bergaul, balik pada hadis kita tadi, bergaul dan bersabar. Bergaul dan bersabar, masya-Allah. Jadi kalaulah kita bergaul tapi kita tak jadi sabarlah. Bergaul kita nak bergaduh, nak bertekak, lebih baik jangan bergaul. Itu kira tangga ketiga tadi, bergaul tapi tak sabar. Tadi ada 3 kan? Yang pertama bergaul sabar. Okey, tu yang TikTok terbaik. Yang kedua tak bergaul tapi duduk diam di rumah. Yalah sabarlah, tak campur dengan orang. Yang ketiga paling teruk, bergaul tapi kena nak bergaduh dengan orang. Tak sabar. Kan? Terjebak dengan maksiat. Lebih baik mana? Kita pilih yang kedua. Kalau tak boleh yang pertama pun pilih yang kedua. Duduk diam-diam kat rumahnya. Jangan bercampur dengan orang. Campur pun dengan orang yang boleh kita tenang, boleh sehaluan dengan kita, okeylah. Jadi nak bercampur dan bersabar dengan orang ni bukan orang yang sedang sewenang-wenangnya orang, kan? Sehebat kena latihan, apa orang kata? Kuatlah pendirian dia, sabarnya dan sebagainya. Ada ilmu juga. Kalau tak ada ilmu, dia bergaul dengan orang yang salah pun dia anggap betul, lama-lama terikut dengan benda salah. Sebab itulah Quran Allah Ta'ala sebut al-akhilla, orang yang rapat kawan di dunia ni, di akhirat nanti akan jadi musuh, bergaduh. Pasal apa? Tuduh, engkau lah punca aku jadi dosa, engkau lah punca aku tak buat benda ni, kan? Bergaduh. Illal muttaqin, kecuali atas dasar ketakwaan, sahabat atas dasar kebaikan, ketakwaan. Yang tu jadi syafaat, yang tu jadi baik sampai ke dalam syurga. Sehingga kita boleh bersahabat dengan orang yang tak pernah kita jumpa. Di akhirat nanti kita jadi kawan. Kita tak nak jumpa. Nabi kata, wa inna rajulain, sesungguhnya ada 2 orang lelaki, yang seorang duduk timur, yang seorang duduk barat, tak pernah berjumpa pun kat dunia, tapi di akhirat dia kata, oh ni kawan aku ni, ya Allah tolong dia, bantu dia, dia kawan aku, selalu dia bersahabat dengan aku. Bila bersahabat tak pernah jumpa pun. Bersahabat di sudut cinta. 2 sahabat yang saling sayang menyayangi. Kita juga boleh bersahabat dan menyayangi sahabat Nabi. Pernah jumpa sahabat Nabi? Memang tak pernah jumpa. Tapi kita mungkin, kalau kita sayang dia orang, kita mungkin berkumpul dengan dia orang nanti di akhirat, berjumpa di akhir kiamat nanti. Dia akan tolong kita. Nabi kata apa? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cinta. Walaupun jarak kita 1000 tahun, 2000 tahun. Tapi kita masih boleh bersayang-sayang dengan dia orang. Macam mana kita nak sayang dengan orang yang tak pernah kita jumpa? Tandanya, kita selalu sebut kebaikan dia orang, tiru kebaikan dia orang, sebar kebaikan dia orang, cerita tentang kebaikan dia orang. Itu sayang. Sebut sahabat Nabi, baca kisah Nabi, sahabat Nabi, kan? Suka dengar cerita dia orang. Tanda hati kita ni, Allah, sayu sungguhlah cerita dia orang ni, hebat sungguh, hormat sungguh dengan dia orang ni. Itu tanda kita sayang dia orang. Mungkin sayang kita jujur, benar, akhirat kita jumpa. Tengok sahabat-sahabat Nabi semua keliling, kan? Kalau sahabat ni sayang kita tadi tak betul, menipu, lain ceritanya. Okey. Tadi hadis apa? Bersabar bila bergaul dengan orang. Dan yang seterusnya, al-sabru 'alal adha. Bersabar menyatakan sabar di atas perkara yang menyakitkan. Walaupun bukan dari orang. Maksudnya kita sakit kan? Sabar. Daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada seorang pun atau tidak ada suatu pun yang lebih bersabar di atas perkara yang menyakitkan yang ia dengarinya selain daripada Allah. Maksudnya yang paling bersabar adalah Allah lah, yang maha sabar. Allah yang maha sabar. Sebab apa? Allah kan macam-macam orang kutuk dia. Bila manusia kutuk? Yalah, orang kata Allah ada 2, ada 3, ada 100. Berhala ni pun Allah Tuhan juga. Itu macam kutuk pada Allah, hina Allah.
Tapi tetap orang tu dapat makan, orang tu dapat hidup, boleh gini, boleh gitu. Dia bagi juga. Sabar Allah. Itu nak sebutnya bahawa tahap kesabaran yang paling hebatnya adalah Allah yang maha sabar. Okey. Itu memang tak boleh kita nak tanding lah benda tu. Dan sungguhnya mereka, yakni kaum Yahudi Nasrani mendakwa Allah ada anak. Yahudi pun menganggap Allah ada anak, bukan Kristiannya. Yahudi pun. Orang Yahudi menganggap Nabi Uzair itu anak Allah. Nabi Uzair itu anak Allah. Siapa dia Uzair, kenal tak? Nabi Uzair yang dah mati 100 tahun. Allah hidup balik. Kan? Allah hidupkan dia balik. 100 tahun dah mati, Allah hidup balik. Dan dia penghafal kitab Taurat. Itu orang anggap dah mati 100 tahun hidup balik, ni anak Allah lah ni. Orang Yahudi anggap. Yakni Allah mempunyai anak, sedangkan dia, yakni Allah, terus memberi keafiatan. Walaupun dia orang kata Allah ada anak, Allah ada bini, Allah ada tu, gini. Samakan Allah dengan manusia. Manusia ada tangan, Allah pun ada tangan. Ni penghinaan bagi Allah. Kan? Tak boleh. Jadi, tapi orang tu tetap boleh makan, sihatnya pun. Boleh ke sana ke sini. Dan memberi rezeki pada mereka. Tapi nak sebutnya bahawa sepatutnya kita mencontohi sikit sebanyak sikap macam tu, sikap Allah Ta'ala. Sabar tahap tu. Ini sabar yang paling tinggi ni. Sabar apa dia? Yang pertamanya, orang buat jahat macam-macam pada kita, tapi kita tetap buat baik pada dia. Ini tahap sabarnya Nabi SAW. Kita, Allah Akbar, ceramah pandai. Ceramah pandai. Tapi kena kat kita menggelabah juga. Kan? Dan tahap yang kedua, orang buat jahat pada kita, macam-macam dia hantam kita, tapi kita diam, tak balas. Tapi nak buat baik, no, aku tak boleh nak bagi sedekah kat dia. Tak boleh bagi. Tapi sekurang-kurangnya kita tak balas keburukan. Itu kira bawah sikit. Faham? Itu bawah sikit. Yang tadi paling hebatnya Nabi tu. Orang buat jahat, maki hamun, tapi Nabi tetap mulia, manis muka, bagi hadiah, bagi sedekah, bagi zakat. Kan? Tahap bawah sikit, orang buat jahat macam-macam, kita tak mau bagi kat dia. Tak nak tolong dia. Maksudnya tak nak bagi sedekah, zakat, cari orang lain lah. Dia tu duk kutuk kita. Tapi kita tak balas kejahatan balik kat dia. Tu kira tahap kita lah kot. Kan? Okey lah tu, sekurang-kurangnya. Kan? Masya Allah. Yang sebutnya Allah Ta'ala juga demikian. Allah Ta'ala juga demikian, tetap bagi kebaikan walaupun pada manusia-manusia yang menghina dia, mengutuk Allah. Kata Allah ada anak lah, itulah ini sebagainya, tetap dia dapat makan, tetap dapat segalanya. Hadis seterusnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah membahagikan satu bahagian seperti setengah yang biasanya baginda bahagikan. Lalu seseorang daripada kaum Ansar telah berkata, demi Allah, sesungguhnya ini adalah pembahagian yang bukan dikehendaki dengannya akan keridaan Allah. Nabi bagi bahagian apa? Harta rampasan perang. Bagi-bagi dah selesai perang ni, bagilah. Tapi ada orang tu dapat benda kecil, mungkin dia dapat pedang, orang lain dapat unta. Dia rasa demi Allah engkau tak bertindak adil, engkau tak bahagi benda yang Allah redha. Allah tak redha macam ni. Dia kata kepada Nabi Muhammad. Dia cakap pada Nabi Muhammad SAW. Aku berkata, ini Abdullah bin Mas'ud. Dia cakap ni belakang, bukan cakap depan. Dia kutuk pada Nabi tadi, cakap belakang. Tapi Abdullah bin Mas'ud dengar cerita tu, cakap tu. Maka dia kata, aku akan report, beritahu pada Nabi, aku sampai pada Nabi. Jaga aku cerita kat Nabi nanti. Lalu aku pun datang jumpa Nabi SAW, di mana baginda sedang berada bersama sahabat-sahabat. Ketika itu Nabi bergembiralah menang perang Hunain, bahagi. Manis muka. Lalu aku pun berbisik kepada baginda SAW, cerita lelaki tadi ni, duk kata macam tu. Lantas yang demikian itu telah membuatkan baginda terasa berat, tak selesa. Berubah wajah Nabi SAW serta berasa marah, sehingga aku rasa menyesal bahawa sepatutnya aku tidak memberitahu itu pada Nabi. Menyesal, silap. Tapi Nabi tak maki, tak hantam. Nabi hanya menahan marah.
Yalah biasa tu normal manusia. Kita punya tu bila dapat cerita tak betul, Allahu Akbar, astagfirullah. Boleh menangis kita. Dia duduk kutuk kita. Kita Allah, astagfirullah. Tapi nak tengok sabar ke tidak? Kalau kita balas balik, oh dia kutuk aku. Bam-bam kita balas balik, hilang sabar. Tak ada pahala. Tapi kalau kita tahan, telan je lah orang kata telan. Tahan, engkau dapat pahala sabar. Memang perasaan marah tu ada, tapi tak lempiaskan. Tahan. Bagus. Ini sabar ni, orang sabar. Kan? Tapi kalau balas balik, hantam, berdebam, itu tak ada, hilang sabarnya. Cakap betul-betul lah. Maksud balas tadi dengan maki hamun. Yang betul sebenarnya tak apa. Ni sebenarnya saya tak buat macam tu pun. Kamu salah faham. Itu tak apa, sepatutnya. Bersih nama dan juga kita nak halang dosa dia. Kalau tidak dia selama-lama duk anggap kita tak baik, benda yang tak betul tu. Jadi kita bagi tahu. Oh ya ke Allah, saya pun tak tahu, saya dapat cerita pada orang tu je. Jadi kita menutup dosa dia. Kan? Kalau tidak dia memanjang dosa dia. Dia ingat dia betul. Rupanya tu benda fitnah. Dia sebar. Dalam hal ni kita kena halang lah. Tak, diam lebih baik. Diam bukan kalau kita bersuara benda tu jadi baik, kita tegur dia okey tak apa. Kalau kita ni dia bergaduh, dia tak boleh terima, dia nak bertumbuk orang kita, nak lagi besar, tu orang kata tak payah nak tegur. Kalau kita rasa kita tegur yang baik-baik, dia boleh terima. Ni kita tahu dia salah faham ni. Okey, cantik, pergi tegur. Bagi tahu yang sebenar. Tapi macam ni dia memang nak cari pasal kita. Kita tegur dia lagi hantam kita, dia lagi burukkan kita. Lebih baik kita elak ajalah. Jadi dalam hal tu penilaian kita lah. Kita yang menilai. Kalau kita cerita tegur bagi tahu yang sebenar, dia boleh terima, alhamdulillah. Kita cerita. Kalau orang macam ni pula, kita cerita yang sebenar, dia lagi cari yang lain, dia hantam lagi yang lain, demikian, lebih baik tak payahlah. Semua bergantung pada keadaan kita lah. Keadaan yang kita faham. Benda tu Nabi yang edar. Bila Nabi edar, tak dapat pun adil. Kita tak boleh kata Nabi tak adil. Adil pada mata kita, nilai kita tak sama pada keadilan Allah. Contoh, kita pun nampak macam bertindak tak adil pada anak-anak. Katalah ada orang anak dia umur 20 tahun. Lepas tu ada yang 5 tahun je saya lah kan. Anak 20, anak 5 tahun. Anak 20, belajar mungkin college, universiti. Kita bagi sebulan kat dia ke, contoh 100-200 belanja dia. Kan? Pakaian pun yang standard dengan dia lah, nak pergi college. Anak-anak ni beli baju RM5 ni, RM10 nya. Bolehkah dia komplain, kenapa bagi kat saya yang RM10 nya? Kak Along tu bagi RM200-300. Tak adil lah mama. Kan? Itu pada penilaian dia. Penilaian dia kekanak-kanakan. Kita fahamlah, takkan nak beli baju yang 200 untuk dia. Tak layak lah. Itu tak adilnya. Nabi faham. Orang macam ni, bagi sekadar ni. Orang ni nak menjinakkan hatinya, bagi yang besar. Ini khidmat dia lebih berat, bagi yang berat. Kalau atas dasar Nabi yang bagi, ya, semuanya adil. Walaupun mata nampak ni kecil ni besar, tetap adil. Sebab Nabi, dia wahyu daripada Allah. Okey. Kalau daripada orang biasa, mungkin kita letak husnuzannya, mungkin penilaian dia apa sebab. Jangan terus menghina dia dan sebagainya. Jadi itulah pembahagian ni. Kadang-kadang kita kalau dari sudut kita ni kedudukan tak sama, maka mungkin pembahagian juga tak sama. Kan? Wallahu alam. Kan? Tapi apa berlaku pada Nabi, semuanya adil. Itulah keadilan. Tak boleh kita nilai Nabi pun tak adil lah. Bagi kau ni pedang je, kau ni dapat unta. Ya lebab nak bagi harta, mana nak boleh belah bagi sama banyak. Unta dengan pedang tak sama besar. Tapi mungkin yang ni sesuai dapat pedang, yang ni sesuai dapat unta. Nabi je yang faham. Dan Nabi pun sebut sendiri dalam hadis tu, Nabi kata, kamu dah lama dengan aku, kamu dapat yang lebih besar daripada aku walaupun kamu dapat pedang. Apa yang besar daripada aku? Kasih sayang. Dah rapat dah.
Kita dah lama 20 tahun sekali bersama, 10 tahun. Dah kasih sayang rapat lah. Kasih sayang tu lebih besar daripada pedangnya. Kasih sayang tu lebih besar daripada unta. Kan? Kamu dah dapat yang besar dah. Takkan kamu nak menilai unta lebih besar daripada kasih sayang? Sehingga sanggup maki Nabi tadi. Akhirnya orang lelaki tersebut, Zul Khuwaisirah, disebutlah hadis lain, mati dalam keadaan munafik, wala'idzubillah, kerana dia komplain Nabi tadi. Nabi tahan marah. Terus Nabi sebut apa? Kata ni, tak ni. Lantas demikian itu tidak membuatkan baginda terasa berat, tak selesa dan berubah wajahnya serta berasa marah, sehingga aku rasa menyesal bahawa sepatutnya aku tidak memberitahunya kepada baginda Nabi SAW. Kemudian baginda bersabda, sungguhnya Musa telah disakiti. Ini Nabi sebut ni, nak pujuk, Nabi pujuk diri dia. Kan tadi tahan marah kan? Tahan. Nabi pujuk dirinya. Nabi kata, qad udhiya Musa bi akthara min dhalika fasabar. Musa lagi dahsyat, kena tentangan daripada kaum dia, tapi Musa kuat sabar. Itu motivasi untuk Nabi sini. Nak suruh Nabi sabar. Kita juga macam tu. Kalau kena apa-apa kan, pam anak macam ni perangai, orang jiran macam ni perangai. Ya Allah, mak saya dulu macam mana lah. Mendidik kami lagi teruk. Anak ramai, kita bawa anak 3 pun dah pening macam nak pecah kepala. Mak kita dulu, 10 orang anak. Jadi kenang cerita lama, supaya kita kuat balik kesabaran. Kan? Tidak. Itu maksudnya dia sampaikan benda yang betul. Sebab Nabi sebagai ketua, Nabi tahu apa yang akan berlaku. Nak tahu jugalah. Tapi berhak untuk dia tak sampai benda yang tak baik. Dia boleh tak cerita, boleh dia cerita. Bukan dia mengadu. Tujuan dia nak sampaikan tadi ni bukan tujuan nak bagi Nabi benci pada dia, tapi kerana dia buat benda maksiat, dosa tu komplain Nabi. Kau komplain pemimpin, tak ada masalah sangat. Ni Nabi, kau boleh komplain macam tu, kata Nabi tak adil. Sehinggalah hadis lain Nabi kata, adakah manusia lebih adil daripada Muhammad, daripada aku? Diam sahabat. Maksud Nabi orang yang paling adil. Masya Allah. Jadi kalau kita ni, kita berhak. Contohnya kau ni betul-betul dia kutuk orang tu, dia hina belakang, tu lebih baik jangan cerita. Sebab kau ni bukan Nabi. Kalau kita cerita, dia hantam lagi, dia perang, dia hantam macam-macam lagi, bergaduh besar. Kalau cerita pada Nabi, sekurang-kurangnya Nabi tahan marah je. Memang menyakiti Nabi, tapi Nabi takkan balas dengan kejahatan. Ini kalau cerita pada orang ni, dia bergaduh, bukan bergaduh dengan dia, dengan anak pinak semuanya. Tu bahaya. Lebih baik kita diam itu. Dia, engkau main daripada dia. Aku jumpa dia tadi. Dia cakap apa kat aku? Tak ada, dia kirim salam. Bohong tak? Bohong. Tak apa, bohong pahala. Dia kirim salam kat engkau, dia menyesal lah silap-silap dia dulu ni, nak minta maaf engkau tu, nak berdamai balik ni. Padahal kau tu tak cakap apa pun. Kita pandai-pandai buat cerita. Bohong kan? Bohong tapi islah. Tujuan apa? Nak bagi baik balik dia orang ni. Itu namanya sedekah. Pahala sedekah. Kerana kita mendamaikan mereka berdua. Dulu kita dah baca kan? Nabi kata 3 perkara tak dikira bohong. Kan? Bohong Piramli kan? 3 perkara tak dikira bohong. Walaupun bohong tapi tak dicatat dosa. Satu, bohong kerana nak damai orang gaduh ni. Kan? Orang gaduh, kita buat cerita bohong tu. Islah bainan nas. Yang kedua, suami isteri. Kan? Bohong suami pada isteri, bohong yang menambat kasih sayang lah. Kan? Okey. Contoh sedap lah ni. Sedap, tak pernah rasa ni sedap ni. Pandai masak. Kan? Padahal tak sedap mana pun. Jadi tujuan untuk merapatkan kemesraan dan sebagainya. Yang ketiga, bohong dalam peperangan. Okey. Jadi Nabi tadi bila nak dalam situasi tentu Nabi akan datangkan ayat-ayat motivasi. Nabi bolehlah motivasi diri. Kita mungkin tak mampu nak cerita motivasi ni, perlu orang lain. Sebab tu dalam surah Al-Asri pada Allah Taala sebut, wal asri, ujungnya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri.
Tawasau apa makna tawasau? Saling pesan-pesan nasihat-nasihat. Hari ni ustaz nasihat orang, esok kena kat dia perbang itu, perlu orang lain main nasihatnya. Perlu. Sabar ustaz, ni ujian Allah Ta'ala kan. Jadi macam itulah. Kita ni kadang-kadang time kena kat kita, kita lemah kan. Kena kat orang, kita jadi kuat, kita mampu menasihat dia. Tapi kena kat kita, alamak lemah, perlu orang lain, power daripada lain untuk menguatkan kita. Itu watawasau bil sabri, saling pesan-pesan dengan benda yang sabar. Tapi untuk Nabi diri dia sendiri dah kuat sabar, dia menasihati dirinya sendiri. Itu dia cerita, Nabi kata apa? Musa lagi dahsyat, aku kena sikitnya, Musa lagi dahsyat. Nak sebutnya bahawa nak ambil kesabaran Musa tu, nak ambil kekuatan Musa tu lagi dahsyat. Orang hina Musa, kutuk Musa, tapi Musa kuat sabarnya, supaya dia juga kuat sabar. Bab islah dzatal bain, ini termasuklah contoh bohong yang dibolehkan. Disebutlah hadis-hadis macam inilah, iaitu mengislahkan di antara dua sahabat. Menyatakan mengislahkan hubungan. Islah ni memperbaiki. Makna islah tu apa? Memperelokkan, memperbaiki hubungan di antara sesama manusia, dua orang. Jadi kita dalam hal ni tadi okey, bertembung, nampak macam pertembungan tadi. Apa dia? Nak cakap satu, suruh cakap jujur tadi kan. Kita baca hadis awal, suruh cakap jujur, jangan bohong. Tapi satu lagi, kalau kita jujur, bergaduh dia orang ni. Kalau kita cakap jujur, dia bergaduh besar dia orang ni. Itu nak utamakan jujur ke nak utamakan persahabatan? Jangan bagi gaduh. Dalam hal ni utamakan persahabatan. Baik bohong. Kau dengar dia cakap apa kat aku? Tak dengar, dia tak cakap apa pun. Padahal dia macam-macam kutuk tadi. Kita bohong tak? Bohong. Tapi niat kita nak islah. Utamakan islah. Perhubungan tu lagi penting daripada bohong, cakap benar tadi ni. Kalau cakap benar, bergaduh besar. Baik kita bohong. Itu akan disebut dalam bab nanti. Islah dzatal bain diutamakan sehingga mampu. Maksudnya boleh bohong. Tadi kita sebut 3 perkara tadi. Boleh bohong. Bohong tak dicatat sebagai dosa. Wallahu alam, dekat itulah akan datang. Tadi ulang balik, pada tadi kita baca la yaslahul kadhib, tak boleh cakap, tak boleh berbohong dusta, walaupun bukan hanya perkataan, janji, perbuatan dan segalanya lah. Dan yang kedua, sabar. 3 tingkat tadi, sabar bergaul dengan orang. Tingkatan yang paling baik macam Nabi, bergaul dan sabar. Tingkatan bawah sikit, tak bergaul dengan orang, pasal tak boleh. Duduk diam seorang-seorang kat rumah. Tingkatan yang paling teruk, bawahnya, bergaul tapi tak sabar, hantam orang ke nak kutuk, bergaduh kan. Lebih baik kita pilih, tak mampu yang pertama pun, sekurang-kurangnya yang kedua, tangga kedua tadi. Jangan yang ketiga. Kalau kita jumpa orang bergaul kira nak bergaduh, nak maki hamun dosa, lebih baik duduk diam, jangan campur kan? Dan sebenarnya tadi as-sabru 'alal adha, sabar, sabar atas macam-macam kesakitan, contoh Nabi SAW dan sebagainya. Akan datang kita masuk dalam bab islah dzatal bain. Wallahu taala alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.